Alhamdulillah, malam ni dalam keadaan kita disiram dengan hujan, rintik-rintik. Setelah kita menghadapi satu suasana alam di mana cuaca ini berubah, kita menghadapi satu fenomena cuaca yang panas, yang sangat panas, sehingga ada di kawasan-kawasan tertentu menyentuh 50 darjah Celsius. Terbakar, ada yang mati dah. Ada kes-kes kerana terlalu panas. Dia panggil apa? Haba? Stroke haba. Badan dia kita ni tak dapat nak menyerap, bertahan disebabkan kepanasan haba yang melampau ini. Apa artinya ini? Setelah kita Allah uji baru-baru ini dengan COVID-19, Allah uji kita. Hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Syarikat-syarikat ditutup. Pergerakan kita disebut MCO. PKP tersekat. Kehidupan kita yang sebelum ini menjadi satu kehidupan yang bebas, tiba-tiba di Kongkong. Bukan kerana kita tak boleh bergerak. Boleh bergerak. Tetapi kita dihadapkan dengan undang-undang yang boleh memberi kita lagi kehidupan yang lebih parah. Sekiranya kita keluar, jumpa pihak berkuasa, kita akan disaman. Dahlah kita tak boleh bekerja. Nak dapat makanan pun susah. Tiba-tiba kita kena bayar pula saman. Sebab apa? Sebab kita melihat, dan memang inilah yang disebut kepada kita dalam Al-Quran, nyawa adalah penting. Oleh sebab itu, kerajaan mengambil keputusan untuk mengisytiharkan darurat kerana kita sedang menghadapi satu fenomena penyakit yang boleh merebak daripada orang ke seorang yang lain dengan begitu cepat dan membawa kepada kematian. Jadi kita perlu menyelamatkan nyawa. Ini apa dia? Apa artinya ini? Artinya Allah sedang menguji kita. Di bahasa yang lain, kita sedang dibala oleh Allah Ta'ala. Kita dah diuji dengan wabak fenomena COVID-19. Kemudian dengan El Nino, cuaca panas yang melampau. Kita orang Islam yang beriman, yang yakin dengan apa yang disampaikan melalui wahyu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sikit-sikit pun kita was-was, menjadi kita orang yang tidak yakin. Hilang akidah kita dengan Islam. Hudal lil muttaqin, takwa kepada Allah. Disebabkan kita yakin, percaya benda-benda yang gaib ini, jadi kita menjadi takut, takwa kepada Allah, semakin dekat kita pada Allah Ta'ala. Jadi kita tak mau ujian-ujian begini Allah timpakan bala
Bila bala ini Allah turun, dia tak kira kamu orang baik, orang jahat dan sebagainya. Dia melanda habis semua. Sekarang ni kerajaan duk panggil lagi. Sudah kita diuji ni dengan fenomena COVID-19. Kemudian cuaca panas yang melampau. Belum ada kesedaran kepada pemimpin negara sekarang ini. Jemput pula puak-puak yang jantan dengan jantan, betina dengan betina. Padan panggil jantan dengan jantan, betina dengan betina. Ya, tak boleh panggil perempuan lelaki-lelaki dah. Pedang dengan pedang, lesung dengan lesung. Fitrah Allah Ta'ala ada sebut. Puak-puak macam ni Allah terbalikkan muka bumi. Umat Nabi Lut. Tiba-tiba kerajaan bersetuju untuk memanggil satu kumpulan muzik. Coldplay. Kalau kita terjemah dalam bahasa Malaysia, Coldplay ini kita dalam keadaan bermain dalam keadaan sejuk, tenang. Jadi tak perlu kalut. Kumpulan ini kita dipahamkan sangat menyokong LGBT. Adakah ini lagi satu perkara kita sedang berjemput bala Allah Ta'ala untuk melanda kita dalam negara kita yang sudah kita belum ada kesedaran dengan dua perkara yang berlaku baru-baru ini. Kita nak panggil lagi ke bala? Di mana keyakinan kita pada Allah Ta'ala? Saya nak cerita keadaan sekarang ini. Alhamdulillah, kita tengok mood rakyat. Bila berlaku pentadbiran sebelum PRU yang ke-15, seluruh parlimen telah melakukan pemilihan. Satu tsunami yang sangat dahsyat telah melanda negara di mana PAS bersama dalam Perikatan Nasional, rakyat telah membuat satu unjuk rasa melalui peti undi. Yang mana kami dahulu, saya, Ustaz Marzuk dan berapa lagi sebelum ini, YB Amzad, YB Wan Hassan, YB Ilyas, Ustaz Ilyas, Kemaman. Kami ada lebih kurang seluruh Malaysia 18 orang saja. Tolak alta kanan tu. Dulu alta kanan tu sama dengan kita. Jadi fahamlah kan? Faham kot? Jadi alta kanan. Saya sebut alta kanan. Lagi satu yang dekat-dekat alta kanan ni pelam cukanan. Apa tu buah pauh. Kalau di sebelah utara Kedah Perlis dia panggil pelam jenis cukanan. Dekat-dekat dengan alta kanan lah. Jadi, oleh sebab itu, PRU yang ke-15 ini, rakyat melalui demokrasi berparlimen ini telah membuat satu perubahan meningkat menjadi 74. PAS sahaja 43. Satu anugerah Allah kepada kita yang tidak terhingga. Yang di luar jangkaan kita. Di Terengganu, sapu habis 8 kursi parlimen. Di Kelantan, 14 kursi parlimen habis sapu. Di Kedah, 15 kursi, 14 kita sapu habis. Saya bila cakap daripada luar pada negeri Kedah ni, Kelantan, Terengganu, Pahang, saya cukup susah hati. Sebab saya tak reti nak cakap bahasa di sini. Dok dang belajar. Jadi apabila begitu, di Selangor kita meningkat. Melakar sejarah. Kita ada 2 kerusi parlimen. Pahang, kita ada 7 kerusi parlimen. Dan kita sedang meningkat. Kenapa ini? Kerana rakyat memberi kepercayaan kepada PAS bersama dalam Perikatan Nasional dan rakyat UMNO
Dia masih tidak tinggal UMNO, tapi dia dah tidak suka lagi kepada UMNO. Cuma tunggu masa saja dia nak tinggalkan UMNO ini. Saya tahu orang-orang UMNO di bawah ni tak ada masalah apa. Pemimpin-pemimpin dia yang menipu. Yang menipu ahli-ahli di bawah. Apatah lagi. Kita tengok selepas convention Pakatan Harapan plus BM plus UMDAP. Bau-bau ni ya. Baju hak kala merah dulu ni, bila ada dia panggil apa? Pau, koi pau, apa. Tak pernah tinggal. Bila berlaku pau di Dewan PWTC itu, mesti kala merah akan menakluk PWTC. Tapi baru ini, tinggallah kamu, tinggallah kenangan. Warna merah ini sudah menjadi bukan lagi pujaan hatiku. Warna putih yang menjadi pujaan hati kekasihku di AP yang baru. Telah menakluk semua parti-parti yang ada dipaksa memakai warna putih. Tolak color merah. Warna merah yang menjadi warna induk bagi UMNO Barisan Nasional. Maknanya apa tu? UMNO sudah tidak ada harga diri lagi. Pemimpin UMNO yang menipu ahli-ahli UMNO ini. Sebab itulah ahli UMNO dah mula membuat perubahan ketika PRU yang ke-15 dengan memberi undi kepada Perikatan Nasional. Di mana Perikatan Nasional bertanding sama ada atas nama PAS atau atas nama Bersatu, orang-orang UMNO akan memberi undi. Dan insya-Allah sekarang ini lagi teruk, UMNO dalam krisis. Presiden UMNO telah buat UMNO ni seperti parti mak bapak dia. Masa berlaku convention baru-baru ini, bila berlaku convention baru-baru ini, sejarah Perdana Menteri Malaysia, Presiden Malaysia, Presiden UMNO, gambar-gambar yang ada dalam PWTC telah ditutup. Sampai begitu sekali Presiden UMNO sekarang menipu ahli-ahli UMNO. Saya kalau duduk jadi ahli UMNO, malu saya. Kita bertungkus lumus, berjuang bersungguh-sungguh mempertahankan UMNO. Berdepan dengan berbagai fenomena, mehnah, tribulasi. Tiba-tiba pemimpin sekarang telah menipu. Telah menipu ahli-ahlinya yang ada di bawah. Sebab tu saya kata, saya ahli-ahli UMNO di bawah ini tak ada masalah. Duduklah dalam UMNO. Mudah-mudahan kita berdoa semoga penyatuan umat, PAS Bersatu dan juga lain-lain NGO, parti-parti yang lain akan menguatkan perpaduan umat, iaitu bangsa Melayu Islam ini. Dan kita berharap pimpinan-pimpinan UMNO yang ada kesedaran ini akan bersama dengan kita dalam perpaduan umat. Inilah kekuatan yang ada kepada kita. Kalau kita berpecah belah, kita tengoklah apa jadi dalam PHBN UMDAP ni. Walaupun UMNO ini sudah menjadi dominan, menjadi tunjang kekuatan Melayu dah berpuluh tahun daripada merdeka ke sekarang, sehingga sekarang ini, tetapi sekarang UMNO terpaksa melutut memohon untuk mendapat kerusi-kerusi untuk bertanding. Dulu dia yang tentukan di mana dia nak bertanding. Tapi sekarang
UMNO terpaksa melukut di tepi gantang kepada parti DAP, parti PKR. Kita tengok kenyataan-kenyataan pemimpin DAP di Selangor. Kita akan kekalkan kerusi-kerusi yang kita menangi, iaitu status quo di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Bila nak boleh merintah balik kalau macam tu? Bila nak bina kekuatan? Nak bertanding pun nak kena melukut. Nak kena pergi sujud minta dekat DAP. Nak kena minta dekat PKR. Orang UMNO jadilah. Biarlah pemimpin-pemimpin dengan mimpinya kita kembali dalam penyatuan. Dengan kami dulu, masa ke dalam Muafakat Nasional. Kita boleh duduk berbincang. Bab kerusi tak ada masalah. Masalah adalah. Tapi dengan lapang dada, kita berunding untuk memberi. Kita boleh duduk sekali. Yang mana nak minta, kita akan tengok kekuatan mereka. Kita bagi. Tak ada masalah. Kebanyakan masa Muafakat Nasional PAS dengan UMNO bersatu. Saya ingat lebih kurang kita dah mula melihat 40%. Dah selesai di segi agihan kerusi sebab kita dah ada status quo, kemenangan. UMNO dah ada kemenangan dia, PAS ada kemenangan dia, Bersatu ada kemenangan dia. Masa tu, Bersatu baru 13 kerusi, PAS ada 18 kerusi. UMNO ada 50 lebih, dekat 60 lebih. Jadi tentulah dia mempunyai kekuatan untuk nak meneruskan legasi, tapi dia tolak tuah. Dia menipu ahli-ahli UMNO ini dan sekarang ini ketua-ketua bahagian sedang meloncat, tak boleh nak bertanding. UMNO, ketua-ketua bahagian dah tak boleh nak bertanding lagi sekarang. Nak kena minta dekat PH. Susah kita macam tu. Kita tengok. Yang kedua sekarang kita tengok. Presiden UMNO sekarang seolah-olah telah menikam bosku, Datuk Seri Najib. Yang mana sebelum pilihan raya PRU15, sebelum bergabung dengan PH UMDAP ni, sekiranya kita berkuasa, kita menjadi kerajaan, kita akan berusaha untuk meminta pengampunan kepada Datuk Seri Najib. Selepas 6 bulan apa jadi? Najib kena tipu, ahli UMNO pun kena tipu. Ini satu. Allah bagi kepada kita untuk kita berfikir. Orang yang bercakap pandai ni tak kerti buat kerja. Kalau cakap banyak sangat, banyak yang menipu. Dan kita dapat maklumat, penyokong-penyokong bosku sekarang ni, Najib lah bosku tu, dah mula tak percaya kepada pimpinan tertinggi UMNO sekarang ini. Sebenarnya kita tak nak campur, tapi kita nak bagi tahu krisis yang berlaku dalam UMNO sekarang ni sangat-sangat genting. Ahli UMNO di bawah, sediakan diri kita untuk kita membuat satu lagi isyarat yang besar dalam pilihan raya negeri, terutamanya di Terengganu ini. Kalaulah kita tak bagi isyarat yang jelas kepada pemimpin UMNO di Kuala Lumpur ini, sana, mereka tidak ada kesedaran. Ahli-ahli UMNO, sini ada 36 kerusi. Don. 32. Saya harap pada malam ini, tolong tengok. Tolong ambil perhatian apa yang saya cakap malam ni. Don Telemong pun kita akan tawan. InsyaAllah 32-0. Sebab ahli-ahli UMNO sekarang sedang membuat satu pemberontakan dalaman. Anak-anak muda telah lah. Ni, Don Parlimen Marang, 41,000 menang. 42. Parlimen Kuala Terengganu, 40,000 lebih. Saya di Parlimen Penang, tempat tokoh-tokoh
Pemimpin besar pernah bertanding di Parlimen Penang. Tun Dr. Mahathir pernah bertanding di Parlimen Penang. Masa itu nama Ulu Muda. Almarhum Datuk Fazil Nur, Presiden PAS, Yusof Rawa, Tuan Guru Yusof Rawa, Musyidah Ampas, pernah bertanding menang di Pendang. Cuma yang kalah di Pendang ni Mat Sabu lah. Presiden Amanah kalah di Pendang. Kuala Terengganu pun dia kalah, di Pendang pun dia kalah. Maknanya orang Melayu tak mau dah. Amoy-amoy Cina mau agak dia. Kemudian PAS dengan UMNO di Pendang ini sering bertukar ganti. Dia tak pernah menang. Kalau PAS menang pun tak lebih daripada 3,000 majoriti. Kalau UMNO menang pun tak pernah lebih daripada majoriti 3,000. Saya bertanding kali pertama 2018. Saya duduk di Kedah di Pendang ni berumur ketika saya sekolah saja sehingga umur 18. Saya keluar daripada Pendang, saya balik bertanding dekat umur 50. Ustaz, saya tua dah ustaz ni. Lah dah 58 tahun. Tak lama arah nak masuk golongan veteran. Warga Mas. Lagi 2 tahun. Sebelah 85 baru ni, saya menyambut hari jadi yang ke-58 tahun. Jadi kita tengok dalam keadaan ini, apa akan berlaku kepada negara kita. Bila saya bertanding 2018, saya bertanding atas tiket PAS. Orang tak kenal saya. Orang tak tahu siapa ni Awang Salahuddin ni. Orang tak tahu. Sebab budak-budak yang lahir masa saya keluar, bila saya balik umur dia sudah 30 tahun, 35 tahun. Dan dia tak kenal siapa saya, anak siapa, dari mana kampung halaman saya. Keputusan 2018, saya menang hampir 6,000. Satu sejarah tercipta. Dan tsunami telah berlaku pada 2000, PRU 15 baru-baru ini. Dalam 2022, daripada Johor ke Perlis, daripada pantai barat ke pantai timur, satu petunjuk yang sangat di luar jangkaan. Dan kita tak pernah terfikir di kepala otak. Saya di Pendang menang 31,000 lebih. Di Kelantan, di Marang, di Kuala Terengganu, di Kedah ada 4 kawasan. 4 kawasan parlimen yang melebihi 30,000 majoriti. 4 kawasan. Kalaulah kita ambil pengundi daripada 4 kawasan yang majoriti 30,000, ada yang 20, ada yang 15, ada yang 16. Kawasan-kawasan kuat masa tu mereka pembangkang. Padang Serai yang terbaru selepas pilihan raya umum ke-15, buat pilihan raya balik selepas kematian calonnya. Tempat itu memang kubur kuat. PH. Bila buat pilihan raya seminggu selepas PRU 15, satu keputusan yang kita tak jangka, yang mana jumlah majoritinya mengatasi 2 kali ganda daripada menang oleh PH dulu 8,000 menjadi 16,000. Kawasan mereka, pengundi bercampur-campur. India, Cina, Melayu, kawasan industri, Kulim High-Tech Park. Yang termasuk dalam Parlimen Padang Serai itu, orang maju, orang cerdik. Orang yang ada pendapatan puluh-puluh ribu. Saya pun pernah jadi pegawai tinggi di Kulim High-Tech Park pada ketika itu. Gaji saya pun tak banyak lah, 18,000 macam tu je. Tapi dah panggil, letak jawatan untuk bertanding, dapatlah sebulan 16,000 lah ni, kurang sikit pada gaji saya dulu. Tak apalah, Allah ganti yang benda yang kita
Tak nampak. Memang duit tak cukup bila kira atas kertas. Tapi bila kita buat kerja saya menjadi timbalan menteri pada ketika itu, tak terlibat dengan perkara-perkara yang disebut tadi. Saya halau keluar macam tu ya, kalau ada orang nak bagi komisen ke apa ke semua, habis keluar. Saya cukup dah, gaji ada, driver ada. Apa ni, minyak kerajaan bagi, kereta kerajaan bagi, tol kerajaan bagi. Saya nak buat apa lagi duit? InsyaAllah Allah akan beri keberkatan kepada kita, tengoklah kemenangan kita. Jadi saya harap PRN negeri Terengganu ini, insya-Allah kita akan mendapat 32 kerusi kosong dengan keputusan-keputusan yang ada ini. Rakyat negeri Terengganu, walaupun dia UMNO ke, PAS ke, PKR ke, PH ke, kena tengok kepentingan bangsa, agama kita yang akan datang 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau ini sekarang, tengok apa jadi. Azan dipertikaikan, tiba-tiba kalimah Allah agama kita yang hanya ada dalam Quran saja. Agama samawi yang lain tak ada kataan Allah. Depa nak pi kacau juga. Tu belum lagi berkuasa. Hanya ada sedikit kuasa bersama dengan orang-orang Melayu yang bangang tu. Depa dah mula naik tocang. Jadi kita jangan lagi berpecah. Biarlah pemimpin. Sebab tu disebut tadi, orang yang cakap benar dikatakan penipu. Orang yang cakap menipu dikatakan cakap benar. Ini zaman akhir zaman. Saya, terus sekarang saya nak cakap di sini. Apa kerajaan buat sekarang? Saya bagi 5 minit lagi. 5 ke 8 minit. Saya ambil 5 minit ke 10 minit je. Sebab saya nak bagi yang ni orang yang lebih hebat bercakap daripada saya. Saya tak cerita lagi bab yang berlaku dalam parlimen. Saya kena halau, kena gantung 2 hari pasal apa. Panjang cerita dia. Saya nak bagi tahu. Ni, PM Act kita ni. Sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia janji. Dia kata kat Tengku Jadi, pakai serban, pakai jubah. Dia kata kat Yacik tu, fitnah dia. Bila dia duk bergabung duk dengan Zahid? Nak pakat dengan Zahid? Nak jadikan UMNO bersama dengan PH ni? Bila? Lepas pilihan raya betul. Siapa fitnah siapa? Pembohong kuat. Sebab tu dia saman saya tahu kes ni. Saya kata dia pendendam. Ingat tak? Hari ni saya menang angkat super. Dalam tempoh 24 jam, minyak akan turun RM1.05, RM1.50. Siapa kata? Turun tak? 6 bulan dah. Mohon ke tak? Mohon. Dia sebut lagi. Sekiranya dia jadi Perdana Menteri, kita tak akan buat pelantikan orang-orang politik mengetua EJLC. Kita pun percayalah, meleleh ayat liuk. Hisap beruih cium tangan dia. Punya percaya kat dia. Habis tengok JLC semua. Mahfuz. Semua. Di Kedah tu semua orang politik dilantik mengetuai. Hak kalah pula tu. Hak kalah pilihan raya. Tu Menteri Dalam Negeri tu. Dia kalah cukup teruk di Kulim Banak Baru. Dia lantik jadi Menteri Dalam Negeri. Hak menang duk saja. Dia kata lagi, dia akan amal tata kelola yang baik dalam pengurusan pentadbiran negara. Tata kelola yang baik tu kita duk sebut SOP lah. Standard Operating Procedure. Tapi bila dia menang, dia jadi Perdana Menteri, dia batalkan projek KXP, Aeropolis untuk nak buat lapangan terbang bagi baik pulih kapal terbang dengan angkat barang-barang. Kargo ni bukan nak bawa penumpang. Sebab DAP sudah cucuk sama dia. Takut berlaku persaingan di Pulau Pinang. Kita dah bagi tahu dah, kita tidak akan bersaing dengan Pulau Pinang yang membawa penumpang. Kita hanya untuk maintenance kapal terbang, baik pulih kapal terbang dan juga mengangkut barang-barang yang dipanggil kargo. Itu saja. Dan pelabuh-pelabuh pun sudah bersedia untuk nak letakkan equipment kapal terbang mereka, nak tukar skru kapal terbang, nak tukar tayar, nak tukar
apa-apalah. Spare part dia di situ tempat dia. Tapi dia kata dia akan teruskan tata kelola yang baik. Dia tak tanya pun kerajaan Kedah, MB Sanusi. Sebab tu MB Datuk Seri Sanusi ni bantai cukup-cukup. Dia bercakap tu ikut suka dia aja, tanpa dia rojok kepada para pegawai, tanpa dia melihat kepada plan, perancangan peringkat EPU ataupun peringkat negeri. Dia tak ada. Dia ingat macam dia duduk ceramah atas pentas ni yang saya kena halau dah hari tu. Pasal menteri. Mereka panggil menteri apa? Saya tak mahu sebut dia samaan saya pula. Menteri sotong apa? Ha? Bukan bukan menteri itu di Malaysia. Dia cakap agihan untuk 4 negeri dalam Malaysia ini, dia jawab dalam parlimen. Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Sabah dan Sarawak. Negeri-negeri miskin lah. Sabah dan Sarawak memang dapat banyak pun. Tapi 4 negeri ini dia kata melebihi 50% lebih. Kita cek. Kita semak balik peruntukan. 4 negeri ini hanya 17%. Duit royalty dia tak bagi. Duit grant per kapita itu dia kena bagilah. Lepas tu dia campur juga dengan duit pembangunan. Disebut di situ di bawah ICU yang dikawal oleh kerajaan pusat. Itu tak boleh masuk dalam peruntukan. Itu kerajaan nak buat apa, dia punya pasal, kerajaan negeri tak boleh sentuh. Bila itu digabungkan, saya bangkit menyanggah. Yang berhormat daripada mana tak tahu, luar negeri mana tak tahu hari tu, dalam parlimen tu. Saya kata kat dia, kita ada 3 peruntukan setiap negeri. Negeri lain ada 2. Negeri lain pun ada 3, tapi yang peruntukan yang sepatutnya dapat Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak ini, mereka mendapat peruntukan setiap tahun 3 peruntukan. Yang pertama peruntukan grant per kapita. Yang kedua, peruntukan royalty. Yang ini termaktub. Setiap keuntungan diberi secara cash ke dalam akaun kerajaan negeri. Dan peruntuk yang ketiga iaitu peruntukan pembangunan. Yang tu tak apa. Yang tu kerajaan nak buat projek ikut politik dia datang mana, negeri state tak boleh campur tangan. Hanya melalui ICU yang ditentukan oleh, masa tu kalau kerajaan mereka sama oleh wakil-wakil rakyat, parlimen dan sebagainya, termasuk KPLB. Itu dipanggil peruntukan pembangunan. Saya kata, bila saya bangkit bertanya balik soalan macam tu, dia sudah gelabah. Dia cakap, pendang ni selalu, tengoklah, kalau tengok dalam tu. Saya sanggah dia. Dengan fakta yang kita sebut ini, dan disebut, ditambah oleh Syahir Bacok, hanya 17% untuk 4 negeri ini tidak boleh disamakan dengan Sabah dan Sarawak. Dia sudah gelabah. Bila kita tunjukkan fakta-fakta, agihan peruntukan. Sebab tu saya kata, mereka ni tak reti nak merintah. Mereka bercakap je. Mereka ingat masa mereka duduk bercakap tu, cakap atas pentas ceramah masa pilihan raya. Dia tak tahu dia sudah mencakap dalam parlimen. Tak betul kami bangkit. Kita tak akan biar. Begitu juga dengan hak menteri baru ni. Berkenaan dengan Menteri Keksa, Tenaga. Dia sebut Malay Reserve Land Kedah. Ataupun Kedah Malay Reserve Land. Ataupun Tanah Simpanan Melayu. Negeri yang paling teruk simpanan Melayu yang tak ganti, diceroboh, diterokak adalah negeri Kedah. Saya tahu dah isu ni akan bangkit. Petang semalam lah. Petang semalam saya sudah berhubung dengan pejabat PTG Negeri Kedah. Saya berhubung dengan pengarah PTG Negeri Kedah. Saya nak tahu, saya kata maklumat swapping yang berlaku dalam Negeri Kedah pada ketika itu. Sejak digazetkan tanah Malay Reserve Land ini, sekarang berapa yang kita tak ganti? Okey, tak apalah. Malam pukul 9 dia WhatsApp the mic kat dekat saya, pengarah ni. Dan saya panggil pegawai saya untuk print keluar. Itu yang saya tunjuk dalam tu, itu fakta resmi. Rupanya bukan korang
malah meningkat lagi banyak digazetkan oleh kerajaan negeri Kedah daripada tahun 1933 sehingga 2023 kita sudah meningkat 408 hektar, lebih kurang 1,500 ekar. Peningkatan tanah simpanan Melayu yang berlaku pengambilan untuk ganti balik, kena ganti balik. Sepatutnya dia sebagai menteri dia rojoklah dekat KSU. Kita dulu jadi kerajaan, kita tak cakap sebarangan. Tanpa fakta yang jelas, official, saya tak akan bercakap. Tanyalah sama lah Datuk Marzuk pun. Kita dapat, kita rojok. Kalau tak ada maklumat terakhir, kita akan panggil negeri-negeri supaya setiap 3 bulan diupdate maklumat terkini. Kita tak akan bercakap. Bila kita sanggah macam tu, hak dengan Rafizi, dengan pandangan saya kena halau keluar 3 hari. Saya rugi 2,400 dia potong habis. Duit airline, duit hotel saya kena bayar, duit makan, duit tol minyak. Tak apalah kita bayar. Yang baru ni dengan Menteri Keksa tu, saya kena keluar 2 jam lah lebih kurang. Dia buat hukuman 2 kali. Pertama dia kata dia gantung sejam, terus keluar sejam. Lepas tu saya duduk bertengkar lagi, bombang. Dia gantung sehari. Saya kata mana boleh satu kesalahan, mana boleh jatuh 2 kesalahan. Kata, mahkamah mana ni buat kerja ni? Saya tanya lah, dia pun, yalah, masing-masing tengah panas, panik. Dia pun, okey, pakai hak mola tadilah. Hakim tu, apa ni speaker tu. Jadi sejam. Menang saya jugalah. Saya ni jenis, orang panggil sini backhand sikit kan. Sambil keluar, sambil bercakap, sambil keluar, orang marah. Saya tak peduli yang tu. Jadi inilah kerajaan yang ada sekarang ni kita tengok. Saya pun heranlah macam manalah kerajaan sekarang ni, kerajaan campuran ni. Dia nak menguruskan harta negara, menguruskan ekonomi negara. Sebut dulu, dia tidak akan mengumumkan projek-projek amal budaya yang digunakan oleh kerajaan dahulu. Dia kata dekat Zahid lah tu, kerajaan BN. Dia pun akan pergi sana, saya umum projek ni. Umum projek ni tak buat pun. Tu yang umum projek stadium di Terengganu runtuh tu. Tapi kita tengok MP kita bila ambil alih, dia tak balas dendam. Kita fokus ke depan. Kalau kita duduk congkeh tu nak berkelahi je. Ni MP Dr. Sam ni. Kalau dia congkeh ke stadium yang runtuh tu, mampu Tapi apa gunanya? Cukuplah yang lepas-lepas. Kita tambah baikkan balik. Kita jangan buat kelaku macam tu. Kita jangan terlibat dalam budaya komisen dan sebagainya rasuah ni. Tapi kerajaan sekarang ni dia buat perangai macam tu juga. Benda tak ada, dia congkeh bagi ada juga. Nak kaitkan juga bagi malu. Sebab ni, nak pilihan raya negeri ni. Ada 6 negeri ni, dia takut kalah. Dia pi baru-baru ni. Pilihan apa ni, jamuan raya Madani kah? Jamuan Madani, bukan jamuan raya tu. Maidah ni. Dia umum. Bilion-bilion. Dulu dia cakap tak mau dah budaya ni. Apa ni? Itulah kalau kita bercakap banyak benda lagi, payah. Saya tengok dia ni, dia bercakap ya. Dia berjanji esok dia lupa. Bila dia main dia nak buat, dia bulldoze ya. Dia ambil bulldozer, dia belah macam tu bulldozer. Kan dia akan kira apa dia kuat. Dia belah ikut dan gitu aja. Tapi akhirnya rakyat dan negara akan menerima akibat daripada sikap budaya yang ada kepada orang-orang yang sebegini. Kita harap Allah tak panjangkan lagi mereka-mereka seperti ini memerintah negara. Dengan izin Allah. Semua ni Allah dah tentukan. Kalau kata dia jatuhlah. InsyaAllah. Kita doa supaya kalau perkara-perkara ini berlarutan, jangan lagi kuasa diberi kepada mereka-mereka yang seperti ini, yang rakus, pembalas dendam dan sebagainya. Wallahualam, saya harap apa yang saya bercakap pada malam ini menjadi satu ingatan, menjadi satu pedoman untuk kita panjangkan kepada adik-beradik kita, keluarga kita, anak-anak kita. InsyaAllah anak-anak kita masih tidak berubah lagi. Di jamuan raya, sama ada PAS buat atau Bersatu buat ataupun Perikatan Nasional, seluruh Malaysia tambah di Kedah itu saya kira lah. Dia mai tu dia datanglah makan tu.
Dia mai tu kita nak suar kaki pun tak boleh. Punya padat. Berpuluh ribu. Baru ni buat di Kedah. Kita pun di luar jangkaan. Mula pukul 12, pukul 1 habis cuci. Saya sendiri kena bagi 15 ekor kambing golek. 15 ekor kambing golek, mai 5-60 ribu, mana nak cukup? Tak ada sejam. Clear. Itulah maknanya penerimaan rakyat. Saya dapat maklumat daripada Ustaz. Daripada Ustaz Sulaiman tadi. Di Terengganu pun sama. Tak panggil terang mana pun. Tapi orang datang untuk nak makan, nak meraih, sebenarnya nak meraihkan, bukan nak makan sangat. Tapi dah ada makan, sapu pi lah kan. Nak meraihkan, maknanya mood rakyat masih tidak lagi bersama dengan kerajaan PH UMDAP ini. Jadi kita harap PRN negeri 6 negeri ini, Kedah akan kekal, Kelantan akan kekal memerintah, Terengganu insya-Allah akan kekal memerintah, dan insya-Allah kita akan membuat satu lonjakan di Selangor dan Negeri Sembilan dan meningkatkan kerusi di Pulau Pinang. Ini yang menjadi risau kepada kerajaan PH UMDAP ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.